Amin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertamanya, terima kasih diucapkan kepada semua kerana sudi melapangkan masa untuk program kita pada malam ini. Jadi insya-Allah program siri bedah buku ataupun siri Rich Soul kita malam ini akan diteruskan lagi oleh speaker kita, iaitu Saudari Inayatul Najihah, iaitu Timbalan Bendahari WBC sesi 22-23. Ya. Jadi buku beliau yang akan Najihah bedah pada malam ini adalah bertajuk Minimalis karya Faridah Ghazali. Jadi berkenaan latar belakang buku itu, siapakah penulisnya itu, saya serahkan kepada saudari speaker lah. Jadi tanpa membuang masa, dengan ini saya dengan majlis dengan sukacitanya mempersilakan saudari speaker kita untuk memulakan bedah buku kita pada malam ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada saudari Nabil. Sebelum tu dengar tak? Jelas tak? Jelas. Okey. Sebelum tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama Inayatul Najihah binti Bakaruddin daripada kos Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Syariah dan Kemudian, yang mana saya juga merupakan tahun akhir pengajian di UNIZA. Okey. Dan seterusnya saya dalam kelab WBC ni selaku timbalan bendahari. Okey, tanpa melengahkan masa, saya akan meneruskan kupasan buku yang bertajuk Minimalis karya Faridah Ghazali. Okey, sebelum itu kita berkenalan dulu siapa penulis buku ni. Penulis buku ni ialah buku Minimalis ni namanya Faridah Ghazali. Okey, yang mana penulis buku ini berasal daripada Kelantan dan merupakan graduan Fakulti Sains Gunaan dari Universiti Teknologi Mara Shah Alam. Beliau juga terinspirasi dengan konsep minimalis ni sejak 2 tahun lalu dan memberi idea menghasilkan buku idea minimalis ini. Okey, macam mana rupa buku minimalis ni? Okey, kita tengok. Okey, nampak tak? Nampak tak slide? Kalau nampak boleh tekan like. Nampak. Okey. Inilah rupa buku minimalis ni. Dia ringkas je, tak padat dengan corak-corak apa benda semua tu. Okey. Ada apa dengan buku ni? Apa yang menarik dengan buku ni? Buku ni setebal 225 halaman. Penerbitnya daripada Putih Press. Genre buku ni bukan fiksyen dan dia bertemakan memberi inspirasi lah. Sinopsis berkaitan buku minimalis ni, dia berkisahkan tentang gaya hidup minimalisme dan bagaimana penulis berusaha untuk menjadi minimalis. Seterusnya penulis menghuraikan konsep minimalisme dan faedah menjadi minimalis. Penulis juga mendedahkan kepada pembaca tentang bagaimana mahu menjadi Muslim minimalis dan apa perkaitannya. Maksudnya perkaitan kita seorang Muslim dan kehidupan kita lah. Dan seterusnya lagi, penulis juga berkongsi tip dan proses mengemas mengikut setiap kategori bermula barang di rumah. Dan akhirnya sinopsis dalam buku ni, penulis membezakan kepada pembaca tentang perkara antara keinginan ataupun kehendak dan keperluan. Okey. Konsep minimalis. Apa yang kita tahu tentang konsep minimalis? Okey, kalau dalam buku ni dia kata konsep minimalisnya dia memberikan idea bagaimana kita dapat beradaptasi cara hidup kita dengan mengekalkan barang yang dikenal pasti
betul-betul berfungsi untuk memberi kegembiraan kepada kita. Bermakna kat sini bagaimana kita nak mempraktikkan gaya hidup minimalis dengan menggunakan barang yang betul-betul kita perlu, yang betul-betul bermanfaat untuk kita, yang mana barang itu sendiri memberi kebahagiaan, ketenangan kepada diri kita. Okey. Kenapa pula kita perlu jadi minimalis ni? Okey, first sekali kita kena tahu harta benda adalah cubaan dan ujian untuk kita. Setiap apa yang kita ada, kita akan disoal di akhirat kelak tentang apa yang kita ada lah dan apa yang kita buat seumur hidup kita. Dalam Al-Quran juga Allah telah menyebut dalam surah Al-Hadid ayat 20 dan surah At-Takasur ayat 1 hingga 2. Okey, boleh rujuk ayat Quran tapi saya baca terjemahan je lah. Dan sebut poin-poin penting kat sini dalam surah Al-Hadid ayat 20. Firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah permainan dan hiburan yang melalaikan serta perhiasan. Juga bawaan hidup yang bertujuan bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan, kekuatan dan bangsa keturunan serta berlumba-lumba membanyakkan harta, objek dan anak pinak. Semuanya itu terhad waktunya samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau subur, menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Kemudian tanaman itu bergerak segar ke suatu masa yang tertentu. Selepas itu engkau melihatnya berupa kuning. Akhirnya ia menjadi hancur bersepai. Dan hendaklah diketahui lagi bahawa di akhirat ada azab yang berat disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia itu. Dan ada pula keampunan besar serta keredaan daripada Allah disediakan bagi orang-orang yang mengutamakan akhirat. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidaklah lain hanyalah dengan kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Dalam surah At-Takasur juga poin dia nak maksudkan di sini ialah nak kata apa yang kita ada, harta, pangkat dan apa-apa je lah. Itu semua permainan je, perhiasan je untuk kita dan ujian sama ada kita ni gunakan harta tu harta tu buat kita lalai ke atau makin mendekatkan diri kepada Allah. Kan kita guna harta tu untuk agama ke atau guna untuk benda lain. Contoh harta kita belanjakan untuk bersedekah, kan, bayar zakat semua. Harta tu kita kena tengok jugalah kita ni dapat daripada mana, halal ke tidak, kan, haram ke apa ke, semua tu akan ditanya. Macam tu juga yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berganjak kedua-dua kaki setiap hamba pada hari akhirat nanti sehinggalah ditanya tentang umurnya, ke mana dihabiskan, tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan apa harta tersebut dibelanjakan, tentang tubuhnya, apa yang dilakukan untuk kehidupan. Selain daripada harta, ilmu kita pun akan ditanya, tubuh badan kita pun akan ditanya, ilmu kita belajar sampai tahap tinggi-tinggi, kan, PhD ke apa, semua akan ditanya. Kita guna untuk kejar pangkat ke, kejar CJ ke, ataupun kita guna untuk sebarkan kepada masyarakat ke, kan. Itu akan ditanya di akhirat nanti. Sama juga dengan tubuh badan kita. Kita buat apa dengan tangan ni? Kita buat apa dengan mata, mulut, kita mengumpat ke, kita mengaji ke, itu semua akan ditanya. Sama dengan harta. Okey, sebelum kita nak mula gaya hidup minimalis ni, tentunya ada cabaran dan dilema. Kita kena tanya diri kita, kena adakan banyak persoalan. Kenapa, apa kemestian yang kita kena ada? Bagaimana nak mulakan gaya hidup minimalis ni? Kalau dalam buku ni, dia sebut teknik decluttering. Teknik decluttering tu apa? Maksudnya dia menyingkirkan, melepaskan, membuang dan menguruskan barang-barang
yang membuatkan kita rasa serabut dan tertekan. Pendek kata, kita tak happy pun dengan barang yang kita ada tu. Kalau ikutkan falsafah Buddha, maksudnya minimalis samalah. Yang ni, melepaskan. Jadi, kalau lepas kita melepaskan tu, kita kena pilih barang yang betul-betul bermanfaat je lah. Yang betul-betul kita guna. Yang mana barang tu akan membawa ketenangan kepada kita. Okey. Jadi dari mana kita hendak bermula? Okey, yang pertama kita boleh pilih ruang mana yang cepat berselerak di dalam rumah kita. Kita boleh pilih ruang mana yang memberi impak besar atau mempengaruhi kita apabila kita mengemasnya dalam masa yang singkat. Kemudian kita boleh pilih ruang mana yang membuatkan kita rasa sangat tertekan. Apabila kita dah jumpa tempat hendak kita bermula, kita boleh mulakan proses decluttering. Contohnya, kita mulakan dengan bilik. Kalau bilik ni almari lah kan. Almari kita tengok kita banyak baju. Kita rasa macam banyak sangat baju tu kita rasa serabut. Lepas beli. Buka media sosial lagi trendy macam-macam baju ke apa kan. Skincare ke apa. Aksesori apa-apa je lah. Yang tu macam mana kita nak buang rasa serabut tu. Nanti kita akan bagi tahu step dan tip lah. Selepasnya. Okey, yang apa tadi? Okey, ruang yang berselerak. Ruang berselerak tu kita fokus ke almari. Kena keluarkan baju lah. Kena keluarkan baju kita asingkan. Yang tu semua kita cerita lepas ni. Okey. Cabaran yang kedua, bagaimanakah cara efektif nak mula? Mulakan daripada rumah dan bahagikan kepada beberapa kategori ruang. Okey, minimalis ni dia banyak keadaan. Luar rumah pun ada macam pejabat ke, tempat belajar ke kan. Kita duduk asrama, meja study kita kan. Tengok orang tu dia suka meja study dia banyak nota tanpa gambar lah itu. Setengah orang dia bila tengok tu nak study pun rasa serabut. Jadi cuba guna cara minimalis tu. Kita kaji sikit, buat research macam mana kita nak kurangkan keserabutan tu. Okey. Jadi sebelum tu kita kena mulalah daripada rumah sebab rumah yang kita duduk kan. Depan rumah barulah kita pergi tempat lain kan. Bolehlah mulakan proses minimalis kat tempat lain. Jadi sebelum tu mulakan dengan rumah dulu. Rumah ni ada beberapa kategori ruang. Iaitu bilik. Bilik tu tak kisahlah bilik tidur ke, tetamu ke, bilik ruang pembacaan ke, buku-buku kan. Tengah rumah tu dia ada macam library dia buat ruang pembacaan buku tu. Ada yang ada buat bilik rumah tu dia ada bilik pejabat dia. Tu dia kalau nak buat live ke apa kan. Lepas tu ruang lain, ruang tamu, dapur, toilet ke, kereta ke, dan kereta ada setengah orang tu dia bersepah-sepah. Okey, mulakan mana ikut keperluan kita, apa yang kita nak. Kita tanya diri kita sendiri. Okey, yang kedua, asingkan atau kumpulkan barang yang nak diguna semula atau tidak digunakan setempat. Maksudnya elok ke, barang tu elok ke, rosak, kita asingkan. Contohnya baju lah. Macam baju tadi kan. Baju ni kita dah banyak. Ada yang baju dah berzaman daripada kita kecil lagi tapi dah besar pun saiz badan kita tak berubah tapi baju tu still elok. Jadi asing lah. Kita pun dah tak guna, kita boleh asingkan, kumpulkan tempat. Mana barang baju yang elok, yang tak elok tu asingkan. Kalau baju yang elok tapi tak guna, ada beberapa pilihan kita boleh buat. Sama ada kita pre-love, kita jualkan dekat orang lain. Dapat juga duit kan, income sikit-sikit. Pre-love dengan harga murah lah. Ataupun barang yang elok tu tapi kita rasa macam boleh lagi guna, nak simpan lah. Itu atas pilihan kita sendirilah. Kita nak sedekah ke ataupun kita nak buat kain buruk ke kan. Okey.
Ataupun contoh lain lagi apa? Buku. Kita ada banyak buku tapi tak baca. Jadi kita boleh asingkan mana buku yang betul-betul kita baca. Mana buku-buku yang kita dah lama tak baca tu letak setempat. Bagi buat pre-love ke, buat sedekah ke orang ke kan. Sama jugalah dengan contoh baju tadi. Kalau rosak, buang. Kalau buku tu dah koyak-koyak dimakan anak-anak tu, buang. Tak payah bersimpan, buat koleksi, buat macam museum semua. Tak payah, nanti dia akan mempengaruhi kita punya fikiran kita dan seterusnya kita akan menjadi serabut. Okey. Seterusnya step dia, cara dia masukkan dalam kotak. Kita dah asingkan, kita masukkan dalam kotak tu ikut pula kategori barang. Contoh baju, letak tempat baju. Buku. Kalau barang-barang sentimental value tu, contohnya apa? Barang orang bagi. Dah lama macam keychain ke ataupun apa lagi. Apa-apalah. Lampu ke apa kan. Lampu love ke tulisan ke apa. Tapi kita tak guna, kita simpan lama-lama sama juga kan, tak ada guna, tak ada manfaat juga untuk kita. Setengah orang tu dia sayang. Dia tengok balik barang tu, mulalah dia teringat kenangan-kenangan dulu kan. Kenangan dia dengan kawan dia ke kan, dengan siapa-siapa je lah. Lepas tu set pinggan mangkuk. Yang ni mak-mak kita lah biasanya kalau kat dapur tu banyak sangat tapui bersimpan dalam rak. Tapi yang gunanya pinggan mangkuk sama je, tapui sama je. Tapi yang lama-lama buat banyak, buat koleksi, lepas beli. Jadi tak ada manfaat dekat situ. Bolehlah bagi tahu mak cara ajar cara hidup minimalis tu. Bagi kalau pinggan tu masih elok, kita boleh bagi dekat orang yang macam orang kahwin ke kan. Bagi hadiah lah. Lepas tu seterusnya kita tetapkan tempoh barang. Contoh 1 bulan. 1 bulan tu 70% barang simpan masih elok. Contoh kita dah letak dalam kotak tu. Kita tetapkanlah 1 bulan. 1 bulan ni aku nak simpan dulu. Kalau ada orang nak beli, ni lah kan. Jual kan, post lah. Lepas tu kalau tak ada orang nak beli, kita buatlah pilihan lain sama ada sedekah ataupun nak simpan balik kan. Simpan balik tu mana yang perlu je lah. Tinggalkan sedikit. Yang selebihnya mana yang tak perlu tu lepaskan, buang barang tu. Lepas tu mana barang yang rosak tu kita buang terus dan buat keputusan mengikut pilihan yang disebutkan tadi. Okey. Apa faedah ataupun kebaikan menjadi minimalis ni? Kebaikan dia ada banyak tapi saya sebut poin sikit je lah. Sikit-sikit je lah poinnya. Kalau nak lebih detail, bolehlah beli buku-buku berkaitan minimalis. Okey. Apa faedahnya? Yang pertama, menjimatkan masa. Yang kedua, tahu apa yang kita miliki. Yang ketiga, masa untuk buat perkara yang kita suka. Menjimatkan masa tu contoh. Sebelum ni kita hidup dalam timbunan banyak barang kan. Sampai tak ada ruang nak bernafas. Jadi bila kita dah kurangkan barang, kita dapat jimatkan masa untuk mengemas. Maksudnya tak ada lah nak lap-lap habuk banyak-banyak barang kan. Nak bersihkan celah-celah katil ke almari ke apa. Tapi bila kita dah kurangkan sikit barang, mudah je. Sekejap je jadi masa tu. Kita bersihkan ruang tu lah. Lepas tu seterusnya tahu apa yang kita miliki. Maksudnya barang kita tadilah, apa yang kita simpan, kita tahu barang tu kita nak guna untuk apa. Apa manfaat kita lepas tu. Kalau tak guna, kita buang je lah. Sebab kita tahu itu barang kita yang kita milik kita, kita dah tanya diri kita tu, barang tu nak buat apa. Yang ketiga, masa untuk buat perkara yang kita suka. Maksudnya kalau dah kurangkan barang tu, kita bolehlah buat fikiran kita tenang. Maksudnya kita nak baca buku pun mudah, nak memasak pun mudah kan. Tak adalah nak masak duk fikir, tak banyak lagi benda nak kena kemas lagi. Jadi mengganggu lah dekat situ, mengganggu emosi.
Yang keempat, yang disebutkan tadi itulah fikiran tenang dan mengurangkan tekanan lah. Kemudian faedahnya menjadikan kita lebih fokus dan bersyukur. Seterusnya kesihatan kita juga bertambah baik. Bila kurang tekanan emosi, kurangnya banyak fikirlah. Tak overthinking barang ni banyak-banyak kan. Kesihatan kita pun akan bertambah baik. Seterusnya memberikan ruang kepada kita melakukan perkara yang selama ini tidak diberi perhatian. Contohnya membaca Al-Quran atau berzikir. Selama ni kita solat, kita tak khusyuk. Kan? Kita solat, kita duk fikir barang, ruang kan. Macam kita kat masjid lah. Kat masjid tu kita rasa tenang je sebab ruang dia luas kan. Dekat hotel pun tenang je, tak ada banyak barang sangat. Kat rumah, bila balik rumah, terabut. Tapi bila kita dah amalkan gaya hidup minimalis, secara tak langsung kita akan lebih fokus lah untuk kita buat ibadah. Okey. Terusnya saya nak sama-sama ajak untuk tonton video. Satu video ni dia berkaitan seorang lelaki Jepun ni. Dia dulu dia hidup dalam suka kumpul barang banyak-banyak. Ataupun ada istilah dia nama dalam bahasa Inggeris tu hoarder. Maksudnya suka kumpul barang lah. Dan dia nak bertukar ke arah minimalis sebab dia rasa fikiran dia tak tenang. Dia dah buat kajian semua. Lepas tu dia cubalah untuk hidup minimalis tu. Dia buat tindakan dia tu dekat rumah dia. Jika kita tengok.